Semalam Kerajaan Perikatan Nasional sambut 100 hari pentadbiran ya. Ya, ada usaha-usaha yang positif dalam menangani COVID-19. Ada yang kita sanggup dan kita sambut baik, tapi kita juga tahu kekangannya. Apa? Pertama, kerana keabsahan atau legitimacy itu dipertikai, Parlimen tidak bersidang. Maknanya semua yang diumumkan bilion-bilion atau ratusan juta ini tak dapat dipersoal. Dari mana sumbernya, keberkesanannya. Jadi berancang umum begitu saja. Ya. Keduanya, kita lihat umpamanya satu budaya yang sangat tidak sihat. Ya. Tokoh-tokoh politik itu jadi barang jual beli. Ya. Tidak pertahankan prinsip. Tapi siapa yang ada hutang, siapa yang dijanji menteri, siapa jadi pangkat GLC, dia boleh berubah kiblat. Jadi begitu rendahnya yang kita sebut uncharismatic, low moral profession. Ini yang pernah disebut oleh Herman Kahn puluhan tahun yang lalu. Ini yang kita rasa bimbangi. Jadi mudah-mudahan rakan-rakan kita yang setia, yang pegang pada prinsip, tidak akan terjerumus sehingga akan tewas dengan tarikan harta, kedudukan dan sebagainya. Umpamanya kita lihat GLC, hampir semuanya diambil tokoh-tokoh politik atau ahli parlimen. Bayangkan, tak semua di parlimen mampu dalam bidang tersebut. Mereka dipilih dengan kelayakan masing-masing untuk mewakili rakyat mereka. Ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tidak sesuai. Tetapi takkanlah dalam jutaan rakyat yang punya kelayakan profesionalism itu hanya ahli parlimen yang layak. Ini kerana pemerintahan pentadbiran Perikatan Nasional itu sangat lemah dan dia terpaksa berpaut pada dahan yang sangat rapuh. Kita lihat umpamanya beberapa keputusan yang mengejutkan, ya. Pertuduhan terhadap Tan Sri Musa Aman dilepaskan begitu saja. Dalam masa yang sama, saya lihat dalam beberapa hari yang lalu seorang yang miskin yang masih dipenjara kerana soal dana ratusan ringgit. Jadi kita lihat umpamanya pengukuhan sistem perundangan yang membuktikan ada dua kelas, dua darjat. Sebab itu filem antara dua darjat ni kita kena tonton semula nampaknya. Di antara yang kelas atasan dan bawahan. Atasan mudah sangat. Ya, saya tahu ada alasan kerana kononnya Peguam Negara yang lalu Tan Sri Gani Patel memberikan pengakuan dan mengusulkan supaya hujah atau alasan perlepasan. Tapi apa? Tidak boleh dipertikai oleh pemerintah pentadbiran sekarang. Tidak boleh dipersoalkan apa kepentingan Tan Sri Gani di Sabah, tanah ke, kepentingan peribadi ke, keluarga ke, saham ke, yang menyebabkan begitu mudah terlepas. Hal-hal ini patut disiasat dengan teliti. Ya. Saya percaya secara umum kita tahu kalau saudara itu guru atau pekerja biasa ataupun pekerja kilang ataupun pegawai keredah kerajaan buat salah, hukum, denda atau masuk penjara. Tapi kalau saudara itu seorang tokoh politik besar, ratusan juta dan bilion ringgit, itu terlepas. Ini terbukti dalam 100 tahun Perikatan Nasional. Sebab itu kita dalam Pakatan Harapan merasakan perlu berganding bahu seluruh kekuatan Pakatan Harapan.